Oke, selamat pagi ya semua kawan-kawan. So, hari ini kita akan kongsi terhadap topik inilah. Kenapa ramai ejen baru cepat give up lah. So, untuk semua rakan-rakan, saya nak tanya you all, kenapa you all join sebagai ejen hartanah? So, inilah soalan sangat penting yang you all nak tanya diri sendiri lah. So, kalau anda rasa anda nak join sebab you nak ubah kehidupan anda, tetapi sampai hari ini you rasa kecewa ataupun you rasa banyak cabaran yang you temui dan you tak boleh tahan situasi sekarang. So, inilah kenapa you nak hadir khusus ini. Khusus ini kenapa ramai ejen baru cepat give up. Kita nak tahulah apa alasan, apa sebab kenapa kita rasa nak give up. So, sesi ini kita punya tujuan ialah untuk first, memahami kenapa ramai ejen baru give up. Second, kita kena pastikan tiga perangkap minda dan cara untuk mengatasi minda yang tertangkap lah. Lepas tu, aktifkan semula semangat dan buat tindakan baru. Okay, so you kena fikir diri sendiri lah. So sekarang you punya situasi lah. Daripada 0 ialah you sudah nak give up. Sampai 10 ialah you ada banyak momentum. You dekat mana? 0 to 10. Okay, you 0 atau 10. Ataupun 5 ataupun 6. So, you have to know lah kenapa you nak give up. First, banyak orang lah, banyak ejen baru lah. Dia bukan selalu buat lah. Dia boleh nampak ada result punya. Ataupun ada sales punya. Ataupun ada dapat commission punya. Sebab itu hasil dalam bidang hartanah dia bukan segera boleh nampak punya. Dia mesti mau masa untuk nampak hasil. So, biasa orang akan kurang sabar, akan rasa, wah sudah lama, sudah buat, mungkin sudah sebulan ataupun 3 minggu. Dia sudah rasa, wah sudah banyak lama tetapi tak nampak apa-apa duit lagi. So, itu ialah sebab kenapa dia nak give up lah. Dia rasa, macam tak nampak apa-apa, macam sudah usaha tapi tak nampak result apa-apa. Tapi biasanya result dia bukan dalam duit punya. Biasanya result dia dalam ilmu, dia dalam fikiran, dia dalam pengalaman. So, second, tiada sokongan dan rasa seorang-seorang. So, ada sesiapa rasa seorang-seorang tak? Itulah sebab biasa kenapa kita ada mengadakan meeting, agent meeting. Kenapa leader akan mengadakan agent meeting? Sebab nak ada satu alam sekitar. Bagi ejen baru boleh tanya menanya ataupun ada nampak dan dengar soalan berjaya, bukan soalan, cerita berjaya terhadap ejen yang sudah berjaya. So, kalau anda rasa tiada sokongan ataupun rasa seorang-seorang, adakah you malu nak tanya ataupun adakah you tak tahu apa yang you kena buat ataupun you tak ada apa-apa cara untuk mula dan you senyap saja. You tak ada minta pembantuan daripada leader anda. Okay, so tiada sokongan mungkin bukan sekadar tiada sokongan, tapi mungkin ialah you tak ada tanya. You tak ada tanya sama you punya leader ataupun tak ada tanya sama you punya core member lah. You punya team sama-sama. Ketiga, hilang arah ataupun tak tahu nak mula dari mana. Biasa orang akan hilang arah. Kenapa? Sebab dia rasa, wow, susah sangat lah nak jadi ejen sebab banyak kena buat. Betul tak? Macam kita daripada A to Z, kita nak buat apa? Kita nak buat advertisement, online, offline. Kita nak buat apa? Kita nak buat follow up, calling. Lepas kita dapat customer, kita nak follow up, calling. Lepas tu kita nak buat apa? Kita nak buat closing, jumpa customer. Macam 3 step saja kan? Tetapi dalam 3 step ini, dapat teliti cakap lah, kita ada macam kecil-kecil punya lah. Kecil-kecil punya barang kita pun mau take care jugalah. For example, kalau kita buat advertisement, kita juga kena tahu macam mana pakai Canva. Macam mana tulis copywriting. Macam mana pakai AI lah, macam ChatGPT ke, macam tools lah yang boleh bantu anda buat copywriting. Macam mana set up advertisement, macam mana posting, macam mana tulis topik title. Wah, banyak barang kena belajar. Kalau anda sangat baru dalam sales, mungkin anda rasa lose direction. Siapa ialah pertama punya? Tulis one. Tak ada, tak nampak hasil. So, you rasa nak give up. Siapa ialah kedua? Tiada sokongan. Tulis 2. Siapa ialah hilang arah? Tulis 3. Siapa 3-3 pun kena. Tulis 3
tiga checkbox. Ya, saya fahamnya. So, mula-mula saya jadi agent punya masa saya pun rasa lost direction punya. Wah, tak tahu macam mana belajar, tak ada 9 modul boleh belajar, tak ada khusus subsell, tak ada leader macam guide saya one by one. Itulah saya mesti mau pergi mencebuli diri sendiri. Lepas tu, I temui soalan, I baru boleh tanya saya punya leader. Itu ialah masalah dulu yang saya rasa lah. Tak tahu nak mula dari mana. Macam ada new project, ada subsales, ada lelong. Mau mula dari mana? Ada renter, mau mula dari mana? Wah, susah sangat. Ya, itu kenapa kita rasa nak give up. Lepas tu, ada apa solution, ada apa penyelesaian. Okay, 3 mindset lah. Minda ada 3 jenis lah untuk kita boleh breakthrough, untuk kita boleh lagi mengatasi masalah yang kita menghadapi. Pertama, jangan fokus pada keputusan, tetapi fokus pada anda punya fokus pada anda punya proses. For example, okay, anda punya result ialah dapat commission, betul. Kalau you nak dapat commission, dapat duit, tulis S, 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 S. Kenapa? S stand for money mah. S11, betul tak? Money. Jangan fokus terlalu banyak terhadap result. Okay, kenapa? Sebab result itu bukan segera boleh nampak punya. Tapi proses itu you boleh belajar daripada proses untuk dapat menambah pengalaman dalam bidang ini. Okay, so kejayaan ini dia bukan satu step boleh sampai punya. Tapi dia satu hari satu step. Satu hari satu step improve. Satu hari satu step. Kita step by step. Boleh kita consistently satu hari satu step. Kecil sahaja. Kita boleh dapat result. Nampak result kalau itu masa sudah lama sikit. Bukan satu hari, bukan 2 hari, tapi bulan-bulan ataupun tahun-tahun. Menyebabkan kita kenapa boleh jadi hari ini punya keputusan yang baik. Okay, so apa proses yang anda akan melepasi ataupun anda akan bypass lah. Okay, for example, you nak dapat viewing. Okay, ataupun you nak dapat crossing. Bukan terus, hello, ya, Mr. Customer, you nak beli rumah tidak? Itu Mr. Customer cakap, I nak beli rumah. Tak ada macam ni senang punya kan? Kalau you nak untung duit besar, bukan pakai mulut, satu kali cakap sudah boleh. Tetapi melalui you punya hati. Hati kenapa? Hati kena pakai hati, pakai minda, pakai cara, pakai you punya sincerity lah. You memang nak tolong orang punya hati. Itu sangat penting. Okay? So, proses itu apa? Daripada you buat advertisement. You faham kenapa customer minat nak beli rumah ini. So, you jumpa customer yang mungkin minat nak beli rumah ini. Dan you bawa dia pergi viewing. Dan you explain betapa baik rumah ini terhadap dia punya future. Dan tolong dia selesaikan dia punya masalah loan, masalah atau kan itu lawyer semua. Lepas tu, you buat setiap hari. Repeated. Okay, sebab repetition. Kita ulang kali akan jadi expert. Okay, kedua, minta bantuan. Jangan rasa diri sendiri, jangan buat seorang-seorang. So, kita minta bantuan kita punya leader dan masuk dalam support circle. For example, ada core team. Macam project ada core team, macam rumah sub-sales ada core team, ataupun ada mungkin you punya kawan sama-sama nak buat rental, kita sama-sama masuk circle. Cari team, cari mentor atau lakukan kongsi semangat. Sebab kalau ada stok, kita ada motivasi untuk post. Kita cobrok sama-sama, kita dapat momentum sama-sama. So, kalau ada bantuan, kita tak rasa seorang-seorang lah. Kita akan rasa momentum itu ada. Ketiga, jadikan klien pertama anda sebagai misi peribadi. Kalau you seorang new joiner ataupun new agent, jangan rasa, wah, I mesti mau dapat satu sales dulu. Tapi, you fikir, you nak dapat satu orang, nak you punya pertolongan untuk beli rumah dulu. Kalau you boleh tolong orang, itu betapa baik. You boleh bantu dia dapat rumah, impian dia, lepas tu you dapat untung commission. So, bukan sekadar jualan, tapi bukti. Anda boleh juga dapat customer yang minat beli rumah, cari sama you, jumpa sama you, melalui online ataupun offline. Lepas tu you bantu dia step by step untuk dapat dia punya rumah impian. Itu ialah mindset yang sangat penting. Itu ialah misi peribadi. Satu step kecil untuk kita boleh percaya dalam diri sendiri kita boleh juga.
Okay, so kisah agent baru, true story, I boleh kongsi dengan you all lah. Tentang seorang agent baru, saya punya agent, dia tak tahu cross apa-apa dalam 2 bulan. Memang dia rasa loss, tapi dia ikut satu plan lah. Sebab dia pun loss juga. So dia tanya sama saya, macam mana saya boleh mula bisnes ini? Macam mana saya boleh dapat sales? Macam mana saya boleh berjaya juga? So tak payah fikir banyak. Kita ikut satu plan dengan momentum, dengan kita punya aura yang tinggi. Setiap hari satu post. Post dekat mana? You punya Facebook, you punya Instagram, you punya TikTok. Tulis semula listing dengan emosi. Jangan tulis copy paste punya barang. Copy paste punya you macam main tikam sajalah. Mungkin dapat, mungkin tak dapat. Tapi kalau you tulis dengan emosi, you share di group banyak-banyak. You post satu, lepas you share di group banyak-banyak. Dan you pun juga senaraikan 20 you kenal punya orang dan pergi call. Halo, kawan siapa-siapa, Ali, saya sekarang sudah jadi seorang agent hartanah. You ada minat nak beli jual rumah ataupun sewa rumah, boleh cari sama saya. You setiap hari, you boleh senarai, you call, you call, you call. Okay, satu hari call at least 5 orang. Okay, 10 hari sudah 50 orang, betul tak? So, bulan ketiga, lepas dia buat aktiviti ini, dia cross 2 unit dan dapat keyakinan. So, keyakinan itu, lepas dia dapat sales, dapat commission, dia akan lama-lama bikin, lama-lama dia akan lebih yakin, lama-lama dia akan lebih mantap. Okay, itu kisah benar lah. So, you punya tugas hari ini. So, social media lah. Dekat social media, you fikir satu saat, okay, Anda hampir give up. Okay, so you fikir satu saat lah. Anda you nak give up punya masa. Apa saat you nak give up? Macam tadi kita ada bincang 3 punca lah. Lepas tu ambil satu gambar atau video berkaitan you punya kerja, you punya nota dan you punya tindakan. Okay, mas for example, you punya hari ini, you nampak kita punya kawan ada post satu sub-sales baru. Dia baru post satu sub-sales dekat group. Lepas tu you boleh ikut dia post message pergi study, tanya dia sikit soalan. Lepas tu you tolong dia post dekat you punya Facebook ataupun TikTok, Instagram. Tulis satu ayat motivasi untuk diri sendiri. Macam saya percaya saya boleh, saya mesti boleh. Okay? Lepas tu, you post di IG, Instagram ataupun Facebook dan gunakan hashtag I tak give up. JLG Power Monday. Okay, so post terbaik akan di-repost oleh page JLG jugalah. So, maksud saya ialah kalau you nak berjaya, you mesti mau bagi orang tahu apa yang you tengah buat. So, tak kira hari ini, tugas ini, you post terhadap you punya listing, you punya kawan punya listing, ataupun satu motivasi untuk diri sendiri pun boleh. Janji, you bagi orang tahu, you ialah seorang agent hartanah. Itu ialah satu exposure yang sangat penting. Okay, so sebagai penutup lah, jangan bandingkan permulaan anda dengan kejayaan orang. Wah, itu you akan rasa derita. Sebab orang punya kejayaan, dia bagi you nampak punya kejayaan, bukan satu hari dia boleh capai punya. Tapi mungkin dia sudah praktis 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. So, hari ini you nampak dia berjaya sebab dia sudah praktis lama. So, semua top agent pernah rasa nak give up juga. Bukan you saja, bukan orang yang nak give up saja dia rasa nak give up, tapi orang semua pun nak give up. Cuma dia tahu tahan, dia tahu pick up dia punya momentum balik. So, bezanya mereka buat satu perkara kecil setiap hari, consistency. Okay, so kita mesti faham. Okay, kalau kita nak berjaya, kita boleh belajar dan model orang yang sudah berjaya, kita boleh sama-sama buat dia punya perlakuan dan juga setiap hari ulang kali sampai nampak kejayaan. Okay? So, kita mau dapat momentum dari sekarang. Itu saja untuk sesi hari ini. So, kita kenapa ramai agent baru cepat give up. So, kita jangan kasih kita sendiri. Give up senang. Kita mau tahan dan keep the momentum going. So, saya ialah Lelong Kinjen. Saya harap boleh motivate you jadi seorang yang berjaya dalam bidang hartanah. See you.